لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, supaya kita memperolehi keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk ibadah korban, simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ibadah korban yang disebut sebagai udhiyah ialah penyembelihan haiwan ternakan, adalah untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dilakukan bermula pada 10 Zulhijjah hingga sebelum masuk matahari pada 13 Zulhijjah. Ibadah korban berperanan sebagai platform bagi seseorang untuk menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dilempahkannya. Ia juga merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan sebagai tanda ketakwaan hati dan kehambaan orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang-orang mukmin. Keutamaan ibadah korban adalah berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Difahami daripada hadis ini bahawa amalan menginfakkan harta untuk melaksanakan ibadah korban adalah suatu amalan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pensyariatan ibadah korban terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama hingga ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda kamu bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingini. Menurut As-Sunnah pula, kelebihan berkorban ialah titisan darah korban yang pertama merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya yang lalu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kepada Fatimah radhiyallahu anha yang bermaksud, wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan korbanmu dan saksikanlah ia, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu merupakan pengampunan bagimu di atas dosa-dosamu yang lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian juga bagi setiap helai rambut dan bulu binatang yang dikorbankan ada kebaikannya. Darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aslafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Yang bermaksud, sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ibadah korban hukumnya sunat muakkadah. Walau bagaimanapun, hukumnya bertukar kepada wajib jika korban itu diniatkan sebagai nazar. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Yang bermaksud, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang dimaklumkan, penyembelihan binatang korban ini hanya datang setahun sekali. Oleh itu, jika kita berkemampuan, janganlah lepaskan peluang keemasan ini demi mengharapkan ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semarakkan syiar Islam ini. Selagi hayat di kandung badan, marilah kita jadikan Aidul Adha tahun ini lebih meriah dengan menginfakkan harta yang dianugerahkan kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan korban dapat mengingatkan, mengekalkan ingatan kita kepada sejarah tiga manusia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, Hajar sebagai ibu, dan Nabi Ismail sebagai anak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Begitulah Allah memberi pahala sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan disebabkan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar pahala sahaja, tetapi Allah telah melepaskan dari kesusahan dan kedukaan dengan dikurniakan zibhin azim, seekor binatang sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 105 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Yang bermaksud, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih satu-satunya puteranya itu memaparkan kekuatan iman dan keteguhan mental Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kental. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini hendaklah diterapkan dalam semua tindak tanduk individu ke arah membina ummah wibawa. Muslimin yang dirahmati Allah, ibadah korban turut membawa elemen kesatuan ummah, bermula dari unsur perkongsian binatang sembelihan dengan pembahagian tertentu, bergotong royong melaksanakan ibadah korban, lalu mengagihkannya kepada fakir miskin, saudara mara, sahabat andai, jiran tetangga. Ini semua melahirkan sifat ataupun sikap kebersamaan dan cakna
persaudaraan yang rapat, erat, kukuh dan prihatin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh itu, setiap individu hendaklah sedia berkorban untuk mempertingkatkan kualiti dirinya, organisasinya, masyarakat dan negaranya dengan mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan pribadi. Berkorban dunianya untuk agama Islam dan umatnya. Tanpa adanya pengorbanan, janganlah diharapkan datangnya kejayaan dan kebahagiaan hidup. Mengorbankan amarahnya, lidahnya dan perbuatannya untuk menyelamatkan diri dari terjebak dengan fitnah dan perbalahan. Mengorbankan masa lapang untuk membaca Al-Quran, ilmu-ilmu Islam dan melakukan amal saleh. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa amalan penyembelihan binatang korban adalah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam yang rela menginfakkan harta untuk menyertai ibadah korban membuktikan simbol kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan falsafah dan inti ibadah korban sebagai pendorong kepada kesatuan ummah untuk negara yang lebih sejahtera, aman dan makmur. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berkorban untuk menyelamatkan dirinya dan diri orang lain dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Marilah pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saranan Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقاية قسمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق
والصحة والسلامة منك لوالي أهل سلانغور تونكو أمير شاه ابن سلطان شريف فضل إذ الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Ihsan. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami, Ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعيمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم.